Okey, hari ini kita akan belajar eksperimen tangkap, tanda dan lepas. Tujuannya adalah untuk menjalankan kajian laporan bagi menganggarkan saiz populasi haiwan dengan kaedah tangkap, tanda dan lepas. Okey, kita pergi kepada radas-radas yang diperlukan dalam eksperimen. Yang pertama, berus cat. Yang kedua, dakwah India atau pewarna kuku. Yang ketiga, penangkap tikus. Yang keempat, pen. Dan yang terakhir sekali, kertas untuk catatan lah ya. Dakwah yang untuk kita gunakan mestilah sesuai supaya tidak mengganggu haiwan tersebut atau tidak membahayakan. Mungkin takut dia boleh mati kalau kita gunakan penanda yang tidak sesuai. Okey, kita pergi kepada prosedur. Okey, prosedur yang pertama, kita pilih satu kawasan di persekitaran sekolah untuk menjalankan kajian. Mungkin kita pilih padang sekolah. Yang kedua, kita pilih haiwan yang terbanyak terdapat di kawasan tersebut untuk kita jadikan sampel. Yang ketiga, bilangan sampel organisma yang kita namakan P ditangkap di kawasan kajian, kemudian kita catatkan. Yang keempat, semua organisma yang ditangkap, kita tanda dengan menggunakan pewarna kuku atau dakwah India. Yang kelima, semua organisma yang ditanda P, kita lepaskan semula di kawasan habitat dia. Kawasan yang kita tangkap mula-mula tadi. Okey, 6. Selepas satu jangka masa yang tertentu, tangkapan kedua kita buat secara rawak di kawasan yang sama. Kawasan tu juga. Kalau tadi padang sekolah, kita terus pilih padang sekolah. Yang ketujuh, jumlah sampel dalam tangkapan kedua Q dan jumlah sampel yang bertanda dengan tangkapan kedua R direkodkan. Okey, saiz populasi organisma dianggarkan. Kita guna formula. Saiz populasi ialah P tangkapan pertama, Q tangkapan kedua, R adalah haiwan yang bertanda dalam tangkapan kedua. Okey, haiwan yang bertanda P tadi, yang mula-mula tadi. Okey, kita tengok macam mana eksperimen ini dijalankan. Eksperimen ini dijalankan menggunakan apps, iaitu apps. Okey, dalam eksperimen ni, kamu bayangkanlah, ini macam padang sekolah. Okey, yang hijau tu. Dan yang warna oranye tu adalah tikus. Okey, dalam apps ni kita boleh ubah dia punya kelajuan. Okey, tengok yang ini perlahan lah. Yang ini kelajuan dia perlahan. Okey, kita ni laju. Tikus tu boleh bergerak laju. Okey, kemudian kita juga boleh tukar saiz populasi sama ada small, medium ataupun large. Kita nak populasi yang macam mana sebab ni adalah apps kan. Kalau semula jadi kita tak boleh tukar. Okey. Kemudian kita tukar bilangan trap. Trap ni adalah dia punya perangkap sama ada nak 2. Okey, kita tukar jadi ambil 4 lah. Okey. Alright. Okey, kita tukar masa untuk menangkap. Okey, masa yang pertama dengan masa yang kedua, kita set 10 jam. Masa pertama, tangkapan pertama dengan tangkapan kedua. Kemudian kita tukar kedudukan trap. Kalau boleh kita nak dia berterabur secara rawak. Kita tak naklah dia duduk dalam satu kelompok je kan, supaya kita dapat saiz anggaran populasi yang lebih tepat. Okey, yang ni kita letak tengah sikit. Okey. Okey, yang ni kita letak tepi. Okey, yang ni sini. Alright. Okey, kita dah buat secara rawak lah kita punya perangkap. Okey, kemudian kita tekan open. Kamu nampak ya perangkap tu terbuka. Okey, bila perangkap tu terbuka, kita mengharapkan adalah tikus yang masuk dalam perangkap tu. Okey, kita biarkan. Okey, sekarang kita tutup perangkap. Maksudnya kita dah selesai tangkapan pertama, kita ambil dan kita tandakan dia sebagai P. Okey, P bacaan di sini kita dapat 39. Okey, kemudian kita biarkan kita lepaskan semula. Okey, kita tunggu selama 10 jam. Okey, kita nak ambil bacaan kedua. Biar je lah dia bergerak dalam habitat dia. Okey, sekarang kita dah buat tangkapan kedua. Kamu bayangkanlah selepas 10 jam. Okey, sekarang kita nak ambil bilangan haiwan dalam tangkapan kedua. Okey, bilangan haiwan dalam tangkapan kedua iaitu R30. Dan jumlah dia 39, Q39. Okey, sekarang kita nak kira dia punya keputusan. Macam mana dia kira? P tangkapan pertama 39,
Q, bilangan haiwan dalam tangkapan kedua kita buat 37 dan R adalah bilangan haiwan yang bertanda P tadi dalam tangkapan kedua. Okey, jadi 39 tambah 37 bahagi 30, kita akan dapat saiz populasi dia 48.1. Okey, macam itulah cara pengiraan dia. Okey, hafal formula. Mungkin boleh juga keluar dalam kertas satu. Okey, kita pergi kepada perbincangan. Okey, soalan 1. Apakah bahan yang anda gunakan untuk menangkap organisma bahan yang kita guna untuk ditanda? Okey, kita gunakan pewarna kuku. Kenapa kita gunakan pewarna kuku? Kerana pewarna kuku tidak akan menyakitkan atau membahayakan organisma tersebut. Okey, yang kedua, nyatakan interaksi yang berlaku antara organisma yang dikaji dengan komponen biosis dan abiosis dalam kawasan tersebut. Okey, jawapannya dia berinteraksi, dia makan tumbuh-tumbuhan, dia adalah pengguna primer. Dia adalah pemangsaan, iaitu tikus menjadi mangsa kepada burung, dan dia juga adalah parasitisme di mana dia makan makanan manusia. Okey, dia berinteraksi dengan komponen abiosis pula adalah oksigen untuk menjalankan proses respirasi, dan tikus juga memerlukan air untuk meneruskan kehidupan untuk menjalankan proses respirasi. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Nyatakan keperluan asas yang membolehkan organisma yang dikaji untuk menghuni kawasan tersebut. Keperluan asas dia ya. Yang pertama, oksigen, makanan dan juga air.